Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang di luar sana. Apa khabar semuanya anak-anak? Sehat ke? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Banyak tahu anak-anak Mak Jah di luar sana merata-rata tempat ada, semuanya Mak Jah sayang. Jadi pertama sekali, Mak Jah nak minta maaf pada anak-anak semua kerana banyak mengambil masa anak-anak dengar apa celoteh-celoteh Mak Jah ni. Tapi pada bulan Ramadan ni, bulan yang mulia, memang Mak Jah minta maaf kepada semua yang mengenali Mak Jah, anak-anak, cucu-cucu Mak Jah, ampunkan Mak Jah kerana bulan Ramadan ni anak-anak kita digalakkan bermaaf-maafan, digalakkan membuat banyak ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya mendapat rahmat dari Allah. Jadi itulah dianya, diam tak diam kan anak-anak, dah masuk bulan Ramadan, lepas tu tak lama lagi nak berhari raya. Seronok kan? Alhamdulillah, semuanya kerana rahmat Allah kita masih hidup lagi, masih dapat melihat dunia yang indah ini. Jadi kan pada minggu ni seperti biasa anak-anak, Mak Jah akan berkongsi cerita yang pernah diceritakan oleh YouTubers yang lain lah. Mak Jah terbaca terlihat daripada YouTubers Joe. Nama dia Joe Penglipur Lara. Cara dia bercakap Mak Jah suka. Jadi Mak Jah tertarik dengan perkongsian cerita dia ni. Mak Jah nak ceritakan balik pada anak-anak di luar sana. Dia cerita pasal apa tu anak-anak? Cerita dia misteri van jenazah. Ni orang yang orang menghantar pergi jenazah kan, bila ada kematian. Jadi adalah tukang bawa van dia tu kan. Itulah cerita pemandu van jenazah. Anak-anak, cerita dia macam ni. Cerita ni seorang remaja ni, ialah dia tak adalah remaja sangat, mungkin dia dah habis sekolah kan. Nama dia Syafiq. Sedap nama dia. Jadi dia ni masa ni dia belum dapat kerja apa-apa, jadi dia tolong bapak dia. Bapak dia kerja menghantar jenazah. Dia bawa van, hantar jenazah ke mana-mana lah yang dikehendaki. Jadi kan pada satu hari ni, cerita dia, pada satu hari ni, yakni dia dah agak macam petang sikit lah, bapak si Syafiq ni dia dapat satu, orang kata bukan panggilan lah, dia memang dapat tugasan dia menghantar satu jenazah ni ke Johor Bahru. Jadi daripada KL, tempat yang dia nak ambil tu, jenazah tu adalah di KL, nak dihantar ke Johor Bahru.
Jadi mungkin jenazah ni jenazah seorang budak lelaki kemalangan. Dia dah kemalangan, anak-anak tahulah kan proses dia agak lama. Dia nak postmortem, nak macam-macam lah kan. Jadi mungkin meninggal tu kalau dalam kalau petang pun sampai ke malam baru siap. Sebab apa selalunya kan anak-anak kalau jenazah ni kalau nak dihantar ke rumah, ialah rumah waris dia kalau dari hospital, setahu Mak Jah dia orang dah buat komplit, semua dia dah buat. Dia dah mandikan jenazah tu, dia dah kapankan, tinggalkan dia panggil van ni hantar je ke rumah waris. Dia dah, dan bila sampai rumah waris tu barulah jenazah tu akan disolatkan dan terus dikebumikan. Jadi si Syafiq ni dia ni dia teman bapak dia. Bagus budak ni, dia teman bapak dia hantar jenazah ni daripada hospital ni ke Johor Bahru. Jadi anak-anak tahulah kan, kalau ke Johor Bahru kalau daripada KL makan masa 4 jam lah, kan, lebih kurang macam tu lah. Jadi proses tu semua bila dah apa semua selesai, semua postmortem semua dah kapan dah apa, jadi bapa si Syafiq ni dengan si Syafiq ni mulakan tugasan diorang tu lebih kurang dalam pukul 12 malam lah, lebih kurang macam tu lah. Dia bawa jenazah tu, van mereka berdua saja. Biasalah anak-anak tahu kan, kalau dalam van jenazah tu dia ada belakang tu jenazah lah, keranda dia kan, keranda dia anak-anak pun tahu kan. Kita selalu lihat keranda dia sekarang ni dia dah macam besi lah kan, dia ada tutup dia, kemudian dia bubuh kain, kain yang ada tulisan kalimah Allah semua kan, ada kain batik lah, banyak pelbagai lah. Tapi kalau zaman dulu dia lain, dia pakai kayu, pakai usung macam tu. Tapi zaman sekarang tak lagi kan. Mereka pun mulalah tugasan mereka, bawa lah van tu, bawa van tu, okey, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Bawa bapak dia pun, tapi bapak ni bapak si Syafiq dia tahu Syafiq ni pertama kali ikut dia, jadi dia bapak dia dah nasihatlah Syafiq ni, kalau ada apa-apa berlaku katanya, ataupun apa-apa dengar bunyi ataupun panggilan apa sajalah, apa-apa saja jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang, jangan pandang ke tempat keranda tu lah. Jadi jangan tegur, jangan pandang apa-apa, buat tak tahu je, zikir dan teruskan perjalanan. Itu nasihat bapak dia. Jadi Syafiq ni pun kata iyalah. Syafiq ni pun dia teringin juga nak merasa pengalaman tu. Jadi dia pun bawa van tu jalan-jalan. Dia mula anak-anak kan, hari pun dah malam, dah lewat, atau pukul 12 lebih ke apa ke, dekat pukul 1 ke agaknya, Syafiq ni dah nak mengantuk kan. Jadi dia pun nak lelapkanlah mata dia. Dia bapak dia kata, kamu sandar je lah dekat kursi tu. Jadi Syafiq ni pun disandarkan diri macam tu. Kemudian dia rasa macam nak terlelap sikit lah. Tiba-tiba anak-anak, dia terdengar bunyi di dalam keranda tu, bunyi ketukan, kutuk macam tu lah, kuat, kutuk, bunyi yang kuat kan, macam kalau ada macam kalau dalam satu bunyi yang macam kita kurung apa-apalah binatang dalam satu kotak kan, dia nak lepaskan diri, bunyi macam tu, kedegong, bunyi macam tu. Siapa ni dah macam ni muka dia, bunyi apa tu? Bunyi tu bunyi dari dalam keranda tu kan, bunyi ketuk. Dia pun diam je. Bapak dia pun pandang dia pandang bapak dia kata, bapak dia buat macam tu lah, jangan tegur. Jadi Syafiq ni pun diam, buat tak tahu je, zikir aja banyak-banyak. Dia pesan zikir aja banyak-banyak kan. Lepas tu Syafiq ni pun dia pun zikir je lah, zikir. Sekali lagi dia pun malah nak layan perasaan dia kan.
dia pun nak terlelapkan mata dia. Sambil tu dia pandang bapak dia kan. Dia pun nak lelapkan mata dia. Tiba-tiba anak-anak dia terdengar suara memanggil nama dia anak-anak. Syafiq. Suara budak lelaki. Syafiq. Macam tu lah. Bapak ni pandang dia pun pandang. Masya Allah. Lepas tu Syafiq ni macam, kenapa? Kenapa ada orang panggil nama dia ni? Jadi bapak dia cakap, bapak dia kata, jangan cakap apa-apa. Bapak dia cakap apa? Jangan cakap apa-apa, bapak dengar. Bapak dia pun dengar anak-anak. Jadi kan Syafiq ni pun diam. Dia memang dah takut lah. Dia memang orang kata dah mula seriau, dah mula meremang. Jadi diorang pun teruskan perjalanan. Terus perjalanan sampai RNR Pagoh. Bila sampai RNR Pagoh ni, biasa anak-anak, bapak dia pula nak pergi ke tandas. Bapak dia nak pergi ke tandas. Apa lagi anak-anak rasa Syafiq ni nak tunggu ke? Hanya berdua je kan? Maknanya Syafiq dengan jenazah. Nak ke dia dalam van? Memang tidaklah anak-anak. Bila bapak dia turun pergi ke tandas, dia pun keluar daripada van tu. Dia bukanlah keluar jauh. Dia keluar, dia bukan di dalam van. Dia keluar, tunggu je dekat tepi sebab dia takut. Kalau Mak Jah pun memang tidaklah kan. Malam-malam, kalau siang tu ampunlah juga orang kata. Tapi malam. Jadi dia tunggu lebih kurang macam 10 minit agaknya. Bapak dia pun dah balik daripada tandas. Dia pun dah lega dah. Dia dah lega, dia naik balik. Okey, dia naik balik van lah. Naik balik van dengan bapak dia. Bayangkan anak-anak, kalau dia berdua je, orang tak ada. Memang takut lah kan. Lepas tu kan, dia pun jalan. Van tu jalan lah kan. Jalan. Di tengah perjalanan tu anak-anak, dengar Syafiq ni dengar bunyi putapung. Satu benda yang kuat, bunyi besi jatuh ke lantai. Syafiq ni dah macam, memang orang kata dah berdebar-debar pandang bapak dia pun pandang dia. Bapak dia kata apa? Syafiq, kamu dengar kan apa bunyi tu? Dengar bapak. Dia kata bunyi apa tu agak-agak Syafiq? Saya rasa bunyi keranda jatuh bapak. Dia kata lebih kurang macam tu anak-anak. Bapak dia kata ya, bapak pun rasa keranda tu dah jatuh. Jadi apa dia orang nak buat anak-anak? Nak berhenti tengah jalan. Takkan nak berhenti tengah jalan kan? Nanti mau kalau kereta lain tengok mau pengsan. Tiba-tiba ada van jenazah berhenti tengah jalan, lepas tu nak kalihkan mayat. Memang bapak dia pemikir panjang lah. Bapak dia terpaksa berhenti dekat tempat yang tak ada orang. Maksudnya tempat yang ada RNR lama ke, yang tak digunakan. Jadi bapak dia pun berhenti ke, ada satu RNR ni memang tak ada orang lah. Memang dah gelap tak ada orang kan. Jadi bapak dia pun pergi satu RNR ni memang tak ada orang lah kan. Sunyi. Berhenti dekat situ, van berhenti kat situ, buka bonet belakang tu, buka, pergi tengok apa yang berlaku. Tengok anak-anak apa yang berlaku. Memang betul lah anak-anak, tutup keranda tu dah terjatuh, dengan jenazah tu juga dah jatuh ke lantai van tu. Jadi nak tak nak, diorang terpaksa, diorang berdua ni terpaksa angkat jenazah tu, letak balik dekat tempat pembaringan dia lah, yang tempat yang baring tu kan. Jadi mereka berdua ni pun, si Syafiq ni angkat bahagian kaki, yang bapak dia angkat bahagian kepala. Bayangkan anak-anak, di malam-malam tu tak ada orang, tak ada manusia lain. Mereka berdua terpaksa buat tugasan yang begitu. Jadi Syafiq ni memang orang kata nervous betul lah. Memang dia dah berdebar-debar hati dia. Dia angkat berdua dengan bapak dia, dia letakkan balik di tempat pembaringan tu. Bapak dia pun menggeleng kepala. Bapak dia kata,
Memang macam-macam kejadian berlaku dia kata sepanjang dibawa jenazah. Tapi ini yang paling teruk dia kata. Pertama kali berlaku macam ni. Dia cakap macam tu, Syafiq ni lagilah anak-anak dengar macam tu kan. Jadi dia orang pun letak balik jenazah tu ke atas pembaringan tu, ambil tutup dia ada cover dia kan, besi tu, letak balik elok-elok kain dia semua. Lepas tu teruskan perjalanan. Terus jalan lagi. Van berjalan lagi, dengar bunyi yang sama anak-anak. Berdebung. Benda tu jatuh lagi. Bayangkan, Syafiq ni dah tak tahu nak buat apa. Bapak dia pun tak tahu nak buat apa. Benda tu jatuh lagi. Dia orang terpaksa berhenti juga. Berhentilah tepi jalan. Sebab ini jalan ni dia nak masuk ke JB dah. Dah dekat nak sampai kawasan perumahan waris ni. Dia orang terpaksa berhenti tepi-tepi jalan mana tu. Naik letakkan balik jenazah tu ke atas pembaringan dia. Dia pun letak. Tahu apa dia orang buat anak-anak? Dia orang pun letak jenazah tu. Syafiq ni dah memang orang kata dah lemah longlai dah. Letak balik jenazah tu. Lepas tu letak penutup dia. Diikat anak-anak. Diikat supaya benda tu tidak berlaku lagi. Jadi dia orang cepat-cepat bawa balik ke rumah waris dia yang telah tertulislah alamat dia, waris dia dekat sekian-sekian. Jadi waris dia pun ramai dah menunggu dekat dalam rumah dia. Jadi dia orang pun dah serahkan jenazah tu kepada waris dia. Dia orang pun balik. Dia orang pun lega lah. Sepanjang balik tu alhamdulillah tak ada apa yang berlaku. Tetapi Syafiq ni, itulah pengalaman dia yang dia tidak dapat lupakan. Pertama kali dia ikut bapak dia, kemudian benda tu berlaku terhadap si Syafiq ni. Jadi itu adalah ujian kita sebagai manusia. Tu cerita yang pertama tahu anak-anak. Mak Jah ada lagi satu cerita lagi. Cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni anak-anak. Ini kisah yang disampaikan oleh budak yang bernama Azrul. Dia yang bawa van tu. Tapi itu bukanlah nama yang sebenarnya. Kan? Nama dia Azrul. Dia yang tukang bawa van tu. Dia ni memang tukang bawa van jenazah. Dah rata-rata dah dibawa. Tapi pada kali ni tugasan dia agak mencabar anak-anak. Kerana apa? Kerana dia terpaksa bawa seorang jenazah ni. Jenazah seorang wanita yang dah tua, berumur lebih 90 tahun, dan wanita itu membela. Bila sebut membela anak-anak faham je lah kan. Membela benda-benda halus yang tak sepatutnya dibela. Jadi perempuan ni dia susah nak mati sebab dia bela benda tu. Dan kemudian tak tahu macam mana kisah dia meninggal, tetapi dia meninggal di Selangor, sedangkan kampung halaman dia di Pahang. Okey, jadi kisah dia, si Azrul ni dia terpaksa bawa jenazah ni daripada Selangor ni ke Pahang. Jauh juga anak-anak, kurang lebih 3-4 jam jugalah nak sampai ke Pahang. Sebab Mak Jah selalu syuting dekat Pahang. Dan memang biasalah kan 3-4 jam juga untuk sampai. Jadi si Azrul ni pun, dia pun agak dia ada kawan dia lagi seorang, Ali. Kita namakanlah dia Ali, tapi ini semua bukan nama yang sebenar. Jadi dia dengan Ali ni pun, dia pun bawa lah kurang lebih dalam pukul 10-11 malam. Biasalah kan anak-anak, selalu kadang-kadang kematian ni dia tak tentu pagi malam, tetapi tugasan yang dia orang dapat ni, dia terpaksa bawa jenazah ni pada waktu malam. Jadi dia orang letaklah jenazah tu, dia pun bawa. Tetapi jenazah perempuan ni, dia ada seorang cucu dia ikut. Jadi legalah. Mungkin agaknya cucu dia ni duduk di Kuala Lumpur, sebab dia yang bela nenek dia ni. Bila meninggal, jadi dia nak balik ke kampung halaman dia ke Pahang, dekat Keratung Pahang. Jadi jauh juga nak masuk ke kampung Pahang tu. Jadi cucu dia ni biasa kalau van jenazah dekat belakang, biasalah kan driver dengan
co-driver sebelah tu duduk depan, dia ada macam cermin sikit macam tu kan. Lepas tu dia pun yang jenazah tu, then kalau waris dia boleh duduk dekat tepi jenazah tu, ada kerusi. Jadi dia orang pun jalanlah malam tu, dalam 10-11 macam tu dia orang pun bergerak, jalan menuju ke Pahang. Tiba-tiba di tengah jalan yang sunyi, mereka terdengar ketukan sama macam yang Mak Jah cerita yang pertama tadi. Ketukan apa? Keduk. Bunyi yang kuat dari dalam keranda, seolah-olah macam ada benda yang nak keluar daripada dalam keranda tu kan. Tapi diorang diam, diorang pasang ayat-ayat suci Al-Quran, pasang benda tu masih berbunyi juga kuat, bunyi macam tu kan. Jadi cucu dia pun diam je, cucu dia pun berzikir, berdoa, baca ayat Quran apa semua. Diorang pun teruskan juga perjalanan. Jadi Syed Azrul ni pun bawa, tak mau cakap apa-apa. Lepas tu sekali tengah bawa tu, si Ali ni perasan dia dengar bunyi ketukan dekat cermin tu kan. Terkejutlah si Ali ni, dia pandang apa benda kan. Sekali cucu jenazah tu kata, boleh tak tolong saya nak duduk depan, saya dah tak boleh tahan dah, saya rasa sangat lain macam, minta tolonglah, saya nak duduk di depan, dia kata. Jadi diorang pun terpaksalah macam berhentikan van jenazah ni dekat mana-mana, kerana cucu jenazah ni dia dah tak sanggup dah duduk belakang, kerana mungkin dia rasa sangat ketakutan ataupun tak tahulah. Jadi dia orang pun berhentilah dekat tepi jalan, berhenti mana-mana, buka bonet tu, turunlah cucu jenazah tu, dia pun duduk depan. Dia pun duduk depan, bertiga lah maksudnya. Himpit-himpit lah dia orang. Jadi van pun jalan. Benda tu masih lagi berbunyi ketukan yang kuat, anak-anak. Geduk macam tu. Anak-anak bayangkanlah benda ni yang Mak Jah sebab banyak syuting dengan macam tempat-tempat mayat kan, peti mayat. Mak Jah memang sangat, orang kata seram lah benda macam ni kan. Jadi benda tekuk dia orang tak boleh buat apa lagi. Pasang ayat-ayat mengajar Al-Quran pun tak boleh. Jadi dia orang dapat idea. Si Arul cakap, boleh tak salah seorang daripada kita ni azan. Jadi yang kena azan ni Ali lah kan. Jadi si Ali ni pun okey, mungkin dengan azan ni benda ni boleh hilang. Jadi dia orang buat azan. Bila dia azan aja anak-anak, biasalah kan, bila Allahu Akbar azan aja, ketukan tu pun hilang. Jadi diorang pun lega. Jadi diorang pun bila dah hilang kan, dia selalunya dua kali azan kan, benda tu dah hilang. Jadi diorang pun bawa van tu, bawa. Tiba-tiba anak-anak, terdengar apa? Ini bukan ketukan. Tiba-tiba diorang terdengar bunyi orang menangis. Mereka terdengar suara orang tengah menangis dari dalam keranda. Lebih kurang macam tu anak-anak, lebih kurang macam tu bunyi dia. Jadi dia orang bertiga ni dah memang meremang. Azrul ni dia tak boleh buat apa, dia teruskan saja perjalanan. Muka semua dah pandang each other. Lepas tu dia orang pasang lagi ayat-ayat Quran supaya dengan harapan suara tu akan berhenti. Bila diorang pasang ayat-ayat Quran anak-anak, suara tu makin kuat anak-anak, makin melawan. Jadi diorang dah tak tahu buat apa. Macam tadilah diorang azan. Bila azan, si Ali ni azan lagi. Bila azan aja anak-anak, benda tu hilang. Jadi bila hilang, diorang lega lah sikit kan. Jadi bawa lah van tu,
dengar lagi bunyi ketukan. Jadi benda tu macam tak berhenti tau. Jadi diorang dah tahu dah bila bunyi ketukan aja, uh, azan lagi. Ali ni azan lagi. Jadi cucu dia ni memang dah tak boleh buat apalah. Dia tahu memang nenek dia ada membela kan, tapi takutlah juga kan anak-anak dia tak ada pengalaman macam ni kan. Jadi muka dia pun dah pucat lesi, dah memang seriau. Jadi Ali ni bila dengar lagi ketukan yang kuat lagi, dia azan lagi kuat, dia azan lagi. Bila azan aja anak-anak, benda tu hilang. Suara tangisan, ketukan hilang, tak ada bunyi. Ini yang jadi muskilnya anak-anak. Apabila dah habis azan, tak ada bunyi apa-apa, cucu jenazah ni dia teringin nak tengok apa yang berlaku dekat belakang. Jadi dia pun tengok dekat belakang. Anak-anak, apabila dia tengok je dekat belakang, muka dia macam tu kerana apa? Dia sangat takut. Kerana apa anak-anak? Kerana dia nampak di dalam van tu ada 20 atau 30 lembaga yang berkelubung macam Mak Jah pakai ni, berwarna hitam, dan muka dia pun tak nampak, muka dia pun hitam, sedang bertenggek merata-rata di dalam van tu anak-anak. Ada yang atas keranda, tepi keranda, bertenggek atas kerusi, 30 lembaga hitam yang berkelubung tengah mengikuti diorang, ikut diorang. Muka cucu waris ni, muka dia memang sangat takut. Memang merah padam lah, orang kata berdebar-debar. Rupanya Ali pun tengok juga. Ali dia imbas, dia pandang juga, dia pun nampak benda yang sama anak-anak. Benda yang orang kata benda misteri, benda alam gaib lah, benda yang orang mata kita kasar tak boleh nampak. Benda yang tak tahulah apa bendanya tu, tetapi kemungkinan itu adalah syaitan ataupun jin atau apa saja yang mengacau jenazah ni. Itu mungkin juga itu adalah peliharaan yang dia membela benda-benda yang tak elok ni, benda-benda syaitan jin ni. Jadi benda tu mengelilingi dia. Ataupun kita tidak tahulah kebenaran dia, tetapi hanya Allah yang tahu kan. Tetapi kalau orang kata kalau kematian insan ni, dia ada dua jenis kematian, husnul khotimah, su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah tu adalah benda-benda yang tak elok datang mengganggu kan. Jadi itulah saja apa yang dapat Mak Jah ceritakan pada anak-anak pada minggu ni. Anak-anak, ambillah iktibar daripada cerita Mak Jah ni, apa yang Mak Jah sampaikan ni kan. Anak-anak, sama-samalah kita muhasabah diri kita, bersihkan hati kita, banyakkan amalan kita. Tapi yang paling penting anak-anak, sebab itu kita jangan leka anak-anak, kerana kita sentiasa diawasi oleh mereka.